Namaku Hajijah. Aku berumur 25 tahun. Aku seorang suri rumah dan mempunyai 3 orang anak. Aku telah diceraikan oleh suamiku. Dalam tempoh iddah, bekas suamiku ingin rujuk semula. Alasannya, dia ingin memperbaiki hubungan kami demi kebaikan anak-anak. Aku tidak tahu mahu berbuat apa lagi selain menceritakan kepada ibuku. Ibu menyarankanku agar pergi membuat temu janji dengan konselor dari Jabatan Kehakiman Syariah untuk mendapatkan pandangan bagi mengatasi masalah ini. Setelah mendengar saranan ibu, aku membuat temu janji dengan pegawai konselor dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sabah. Tujuanku adalah untuk meluahkan perasaan serta mendapatkan nasihat terhadap masalah yang aku hadapi. Hai, Assalamualaikum. Puan boleh nampak muka saya dengan jelas? Hai, Waalaikumsalam. Boleh cek, suara cek pun jelas. Terima kasih Puan kerana telah bersetuju untuk mengadakan temu janji melalui aplikasi Zoom. Disebabkan peningkatan wabak COVID-19, saya menggunakan Zoom sebagai alternatif lain untuk sesi konseling kita. Pun ada masalah internet ke kalau kita menggunakan Zoom? Sama-sama cek. Rasanya oke saja cek kalau cuaca baik. Sebab rangkaian internet di rumah saya hanya bermasalah kalau cuaca hujan. Syukurlah kalau macam tu. Harap sesi konseling kita hari ini berjalan dengan lancar. Ini Puan Hadijah kan? Saya Cik Ana. Iya, cek Ana. Sayalah Puan Hajijah. Baiklah, boleh saya tahu Puan Hadijah berasal dari mana? Saya berasal dari Sabah. Saya tinggal di kawasan Labuk Beluran. Oh, tinggal di Beluran rupanya. Puan sudah sarapan? Sudah, cek. Baguslah kalau macam itu. Dalam sesi konseling kita kali ini, Puan Hadijah bebas menceritakan mengenai masalah yang Puan hadapi. Hmm, susah bah saya mau cerita nih, cek. Saya membuat temu janji ini pun sebab ibu saya yang suruh untuk dapatkan pandangan cek pasal masalah saya. Tak apa Puan, Puan boleh ceritakan dan luahkan apa saja. Saya sudi mendengarnya. Puan jangan takut atau risau untuk menceritakan masalah Puan. Sebenarnya saya ada masalah rumah tangga dengan bekas suami. Kami sudah bercerai hampir 2 minggu yang lalu. Dalam tempo iddah, bekas suami saya pula memujuk untuk rujuk kembali. Setiap hari dia pergi ke rumah. Saya pun tidak tahu apa yang mau dibuat. Kalau saya terima dia, dia akan berubah kah? Boleh saya tahu apa maksud Puan kalau menerima dia semula, dia akan berubah? Begini, dia menjadi seorang yang panas baran. Lepas itu, dia selalu memarahi dan memaki saya. Boleh Puan ceritakan dengan lebih lanjut lagi mengenai masalah Puan dengan suami Puan? Malam itu, dia ada balik di rumah dengan keadaannya yang tidak terurus. Lepas itu, saya terus menanyakan apa yang berlaku. Tapi dia terus marah-marah saja. Perkara ini kalau boleh hampir setiap hari berlaku, sehingga dia sanggup menceraikan saya dengan talak 1. Baik, teruskan Puan. Selepas itu,
Saya terus bawa anak-anak pergi ke rumah ibu pada malam itu juga. Dia langsung tidak peduli pun tindakan saya masa itu. Sampai saja di rumah, saya terus ceritakan apa yang berlaku antara saya dengan bekas suami saya. Boleh saya tahu apa reaksi Ibu Puan selepas mengetahui Puan telah diceraikan? Dia sedih dan terkejut selepas saya cerita. Dia reda dengan apa yang berlaku dan hanya menyuruh saya bersabar serta kuatkan semangat. Dia juga risau dengan anak-anak yang akan kurang kasih sayang dari seorang ayah. Menurut cerita Puan, saya merasakan Ibu Puan seorang yang penyabar kerana mampu menerima takdir Puan telah berpisah dengan suami Puan dengan hati yang terbuka. Ya, tapi saya belum lagi cerita semua masalah sama ibu saya. Boleh tak Puan ceritakan apa masalah Puan? Bekas suami saya juga suka memukul. Dia akan memukul saya bila saya meminta duit untuk membeli barang dapur atau kelengkapan rumah. Saya bertahan selama ini pun disebabkan sayang dan memikirkan anak-anak kami yang masih kecil. Dia bersikap begitu sejak dia mengalami masalah dalam pekerjaannya, sehingga dia dibuang kerja karena dia terjebak dengan dadah. Okey, saya faham. Teruskan Puan. Cek, saya sanggup berhutang dengan kawan-kawan sebab tidak mampu membayar bil elektrik dan barang keperluan rumah. Duit dia pun banyak dihabiskan untuk membeli dada saja. Dia langsung tidak peduli dengan keluarga. Kalau saya tegur, saya pula yang dipukul. Lebih teruk lagi, kalau saya minta duit, dia akan memukul dengan teruk dan memaki sesuka hati. Mengapa Puan tidak menceritakan kes ini kepada Ibu Puan atau ahli keluarga yang terdekat? Saya tidak mau cerita sama siapa-siapa mengenai masalah rumah tangga kami. Saya tidak mau orang luar tahu apa yang dia buat dengan saya, karena saya sangat menyayangi keluarga kami. Jadi, menurut cerita Puan tadi, Puan hanya pendamkan semua kebenaran demi menjaga rumah tangga Puan. Betul. Apa perasaan Puan terhadap perkahwinan Puan sama ini? Adakah Puan menyesal? Saya tidak menyesal pun berkawin dengan dia, sebab saya masih sayangkan dia dan perkawinan kami. Cuma saya berharap saja dia akan berubah seperti dulu. Dia sudah berjanji untuk berubah. Namun setelah saya berikan dia banyak peluang, dia masih lagi begitu. Jadi saya takut mau terima dia balik. Boleh saya tahu, adakah Puan rasa selesa dan gembira dengan kehidupan Puan sekarang? Alhamdulillah, Cik. Saya selesai dengan kehidupan saya sekarang. Tapi sejujurnya saya masih berharap bekas suami saya itu akan berubah. Saya tak mau anak-anak hilang kasih sayang dari seorang ayah. Baguslah kalau begitu, Puan. Keputusan Puan mengenai kes rujuk semula dengan bekas suami Puan itu, saya cadangkan agar Puan fikir baik-baik sebelum menerima dia semula. Saya faham perasaan Puan kerana bukan senang untuk kita menerima semula seseorang dalam kehidupan kita setelah apa yang dia lakukan. Iya, Cek. Terima kasih ya, sebab sudah memahami dan mendengar masalah saya. Sama-sama, Puan. Menurut apa yang Puan katakan tadi, Puan seperti masih berharap dengan bekas suami Puan untuk berubah. Sekiranya Puan ingin menerima dia lagi, saya sarankan Puan berbincang dengan ibu Puan terlebih dahulu dan bekas suami Puan, serta memastikan bahawa dia betul-betul telah berubah.
Iya, Cek. Terima kasih atas nasihatnya. Saya akan coba ikut apa yang Cek pesan. Sama-sama, Puan. Saya yakin Puan akan berjaya mengatasi masalah ini. Semua yang berlaku ada hikmahnya. Puan jangan risau. InsyaAllah, saya akan membantu Puan sebaik mungkin. Terima kasih, Puan, kerana percayakan saya. Oke, Cek. Terima kasih karena sudah sudi membantu saya. Sama-sama, Puan. Saya rasa setakat ini sahaja sesi konseling kita untuk kali pertama ini. Saya ingin memaklumkan kepada Puan untuk mengadakan sesi konseling yang kedua pada bulan hadapan pada tarikh dan masa yang sama. Boleh, Puan? Boleh. Dalam sebulan lagi kita berjumpa, oke? Terima kasih ya, Cek. Okey, sama-sama, Puan. Stay safe and take care. Tamatlah sesi konseling di antara konselor dari Jabatan Kehakiman Syariah dengan klien mengenai kes penceraian akibat penderaan rumah tangga dengan menggunakan aplikasi Zoom.